Manakala ada orang kat rumah jadi kita suruh mereka baca. Baru adil kan. Okey, so yang kat rumah ni saya nak korang bacakan sebab korang pilih tak nak datang kan. Jadi baca. Okey, Iman. Bacakan dia start pada membina penyataan sampai habis nombor 2 tu. Jangan semua tengok. Iman Syah. Ya, sir. Start baca daripada membina. Membina penyataan dalam bentuk implikasi. 1. Jika P, maka Q. 2. P jika dan hanya jika Q. Penyataan jika P, maka Q. Dikenali sebagai implikasi dengan keadaan. P dinamakan antijadian. Q dinamakan akibat. Okay, sekejap. Ni, ayat yang bermula ni kita panggil dia antijadian. Ayat yang kedua ni, maka ni, kita panggil dia akibat. Tapi tak ada lah perbezaannya ni apa. Tapi korang kena tahulah yang mana satu. Ayat bermula antijadian, ayat kedua akibat. Okey, sambung Iman. Misalnya, jika X tolak Y lebih besar daripada kosong, maka X lebih besar Y. Antijadian X tolak Y lebih besar daripada kosong. Akibat X lebih besar daripada Y. Okay, nampak Yang mula ni kita panggil antijadian, yang kedua ni kita panggil akibat. Okay, baca lagi. Kedua. Implikasi P jika dan hanya jika Q terdiri daripada 2 implikasi, iaitu implikasi 1, jika P maka Q. Implikasi 2, jika Q maka P. Okey. So ayat yang kedua ni dia nak bagi tahu daripada ayat jika dan hanya jika ni. Okey. Kita boleh buat 2 implikasi, iaitu jika P maka Q. Lepas tu terbalik. Jika Q maka P. Dia hanya berlaku bila ada ayat jika dan hanya jika saja. So kita boleh buat 2 implikasi. Kalau soalan tu tanya 2 implikasi, ayat dia mesti ada jika dan hanya jika. Itu kau boleh faham. Alright. Okay. So kita teruskan lagi. Nampak Okay, Man, baca lagi. Jika dan hanya jika. Merah tu nak nampak tak? Nombor 3, baca nombor 3. Iman. Nombor 3. Sebaliknya 2 implikasi. Jika P maka Q dan jika Q maka P boleh digabungkan menjadi P jika dan hanya jika Q. Nampak? Kalau dia bagi 2 implikasi jika maka ni yang kita balikkan, kita gabungkan dia balik dengan menambah perkataan tengah-tengah tu, jika dan hanya jika. Kalau dia bagi jika dan hanya jika, kita boleh pecahkan dia kepada 2 implikasi, jika maka. Kalau dia bagi 2 ayat jika maka tu kita boleh gabungkan jadi jika dan hanya jika. Okey, tengok contoh 16. Okey. Aziz, Muhammad Aziz. Baca. Aziz ni, Aziz dalam rumah. Aziz. Muhammad Aziz Suhaimi, sila baca. Baca contoh 16 tu. Ni saya tak suka ni kalau buat-buat saja, buat tak dengar ni. Ali baca ni. Contoh 16. Nampak tu? Tulis antijadian dan akibat daripada setiap implikasi berikut. Jika panjang tepi kubus X ialah 3 cm, maka isi padu kubus X ialah 27 cm padu.
Jika set A sama dengan tak ada unsur, maka Maksudnya tiada unsur yang tanda tu. Tiada unsur. Okey, lepas tu? maka bilangan A sama dengan kosong. Okey. So, tulis satu kejadian dan akibat daripada. So, ni kita nak tahu mana satu anti kejadian. Kan saya cakap tadi. Anti kejadian tu ayat yang pertama. Panjang tepi kubus X ialah 3 cm. Ni anti kejadian. Akibat dia ayat yang kedua iaitu isi padu. Nampak? Nampak? Ayat pertama, ayat kedua. Sama juga, set A tiada unsur. So, dia anti kejadian. Set N bilangan A, so dia adalah akibat. Okay. Korang jangan ambil mudah Memang ni memang ada dalam SPM tu saya suruh baca ke apa. Okay, kalau suruh baca baik saya ambil SPM. Okay. Yudin baca nombor 17. Okay. Baca A. Jari. Empat. Pi J equals 2. Pi J equals 2. Sentimeter persegi. Okey. Tengok macam mana jadi implikasi. Ingat tak tadi? Implikasi ditambah jika maka kan? Okey. So apa berlaku? Kau tambah perkataan jika. Ni nak satu je kan? Implikasi. Jika jejari bulatan Y ialah JCM, maka luas bulatan Y ialah pi J kuasa 2 cm persegi. Okey, jadi baca ayat kedua. Nanti jadian. Baik. Kalau dia nak buat implikasi, jika segitiga PQR ialah segitiga bersudut tegak, maka segitiga PQR tidak mempunyai sudut cakap. Kalau dia minta dua implikasi, terbaliklah. Orang baca yang bawah dulu. Jika luas bulatan Y ialah pi J kuasa 2 cm, maka jejari bulatan Y ialah J. Dia terbalik. Kalau dia minta dua implikasi. Kalau dia minta satu je implikasi, ikut turutanlah. Yang atas jika, yang bawah maka. Okey, tak percaya? Kita tengok jawapan. Nampak? Baik. Ni. Tahu tadi? Kan jika. Nampak tak jika? Lepas tu maka. Lepas tu jika. Lepas tu maka. Bukan maka pen. Boleh? Nampak? Ini senang je ni. Lepas ni ada yang saya akan tinggalkan korang 5 minit untuk hafal. Saya nak korang hafal. Sebab soalan tu confirm dalam SPM ada. Okay, next. Dia minta dua implikasi. Kita dah tahulah. Okay, sebenarnya tak susah pun untuk korang tahu implikasi dia sebab dia dah bagi ayat, korang tinggal tukar perkataan jika maka dia nak letak mana kan. Itu je. Okay, Farid, baca. Tulis. Aku nampak je kalau ni. Jam, tutup lah. Sampai atas tu baca A. Nampak tak? Ada perkara jika kan? Okay, teruskan. Okey. Implikasi pertama, kita tambah jika ke atas. Jika sebuah sisi 4 ialah sebuah trapezium, buang jika dan hanya jika ni, maka sisi 4 itu mempunyai sepasang sisi sehari ni. Nampak? Jika, nampak ni?
maka ni ayat pertama. Okey. Ayat kedua. Ditukar. Lepas jika dan hanya jika ni, jika sisi 4 itu mempunyai sepasang sisi jari, maka sebuah sisi 4 ialah sebuah trapezium. Ni nampak? Pasang sisi jari, maka sisi 4 itu ialah sebuah trapezium. Okey. Boleh faham tak macam mana kita balikkan je? Terbalikkan je. Memang ada ni dalam SPM. Kalau korang ambil sambil lewa je, saya tak tahulah kan. Rugilah. Betapa rugi lebih korang. Okey. Kita tengok jawapan lah. So kita buang jika dan hanya jika. Kat sini kita buang kan. Okey. Alia. Bagi tahu sir. Implikasi yang pertama daripada ayat B. Jika X ialah ganjaan 7, maka X boleh dibagi tepat dengan 7. Okey, Husna. Implikasi yang kedua. Jika X boleh dibagi tepat dengan 7, maka X ialah ganjaan 7. Nampak? Terbalik je. Okey? Right, senang je ini. Tu dah ada tadi nombor 19. Dia bagi dua implikasi. Sekarang ni kita nak gabungkan. Maksudnya kita nak gabungkan kita nak tambah jika dan hanya jika. Kalau korang tengok balik kat sini tengok Okey. Natural baca. Implikasi apa? Okey, sekarang ni dia bagi dua implikasi. Korang tak payah ambil dua-dua, korang ambil salah satu je. Okey, kalau of course lah saya akan ambil atas. Untuk tambah perkataan jika dan hanya jika saya akan ambil yang atas. So, apa korang perlu buat? Tu tengok tutur ayat yang diberi ni, nampak N kurang daripada 5. Betul, nampak? N kurang dari 5. Jika dan hanya jika negatif N lebih besar daripada negatif 5. So, kalau saya nak pakai implikasi kedua buat jika dan hanya jika boleh? Negatif N lebih besar daripada negatif 5. Jika dan hanya jika N kurang daripada 5. Boleh? Mana-mana lah korang nak pilih. Tapi biasanya orang pakai implikasi yang pertama. Jelas? Okey. Kita tengok yang kedua. Masih baca B. Kalau ingat kita cakap tadi fokus di ayat pertama je. Maka kalau korang kat sini, garis lurus PQ adalah selari dengan palsu X. Jika dan hanya jika kecerunan garis lurus PQ adalah sifar. Nampak? Jika dan hanya jika kecerunan garis lurus PQ adalah sifar. Tapi kalau korang nak guna implikasi dua boleh. Kecerunan garis lurus PQ adalah sifar. Jika dan hanya jika garis lurus PQ adalah selari dengan paksi X. Okey. Nampak? Simple je korang nak faham ni. Tak faham, rugilah soalan masa SPM Kalau masa SPM kita sekolah confirm lah masuk. Alright, kita sampai. Okay. So, saya nak bagi korang masa dalam 3 hingga 5 minit. Korang kena baca ni. Sebab ni tak apa, palsu-palsu ni tak apa. Nanti kita tengok ayat lah, kita tak nak ni. Tapi yang ni penting untuk korang tahulah
Apa maksud akas? Implikasi dia apa? Okey, tengok betul-betul implikasi dia. Nampak? Implikasi jika makalah tadi kita baru buat tadi. Kan implikasi satu, implikasi dua. Lepas implikasi dia ada akas. Kalau kita buat jika P, maka Q. Kalau kita balikkan ayat dia, jika Q maka P, kita panggil dia akas. Songsangan pula, apa berlaku ditambah perkataan bukan, nampak? Jika dia masih pakai ni ayat pertama, cuma ditambah bukan. Okey? Kontra positif, ayat songsangan ni dia terbalikkan. Ini saya tengok popular gila. Kalau kau tak hafal table ni, ada masalah lah. Okey. Bola dia tulis-tulis dah bahasa dalam merah pula aku nampak Jika X tambah 2 sama dengan 5, maka X sama dengan 3. Akas itu balik lah kan? Jika X sama dengan 3, maka X tambah 2 sama dengan 5. Jadi kalau dia punya songsangan dia, kita tambah bukan kan? Jika bukan X, jika X tambah 2, okey, kita tak tambah bukan, kita tambah dekat tengah-tengah ni. Kalau ada tambah tanda sama dengan, kalau ada jadi bukan, kita palang. Okey, maka X tak sama dengan 3. Kalau dia punya kontra positif, kita terbalikkan ayat yang tadi. Okey, boleh. Okey, so senak korang baca betul-betul, fahamkan sebab seberani cakap budak-budak yang lepas-lepas ni, terutama yang SPM yang bakal nak keluar ni, ni yang satu masalah. Sebab saya tengok ada tapi tak boleh nak ingat. Jadi tolong baca dulu, tengok sebagi masa untuk korang hafal. Begitu saja ya hafal.
Dah. Kalau dah ingat ni maksudnya orang boleh buat ni ayat ni. Tu rasa bukan suruh saja suruh kau baca. Okey, bukan sesaja Okey, table ni tak payahlah. Kalau siapa hafal memang bagus lah. Kita tengok. Macam mana jadi benar, macam mana palsu. Benar palsu ni korang cuma tengok ayat dia je. Nampak? Dia suruh tulis akas, songsangan dan kontrapositif. Jika X adalah nombor ganjil, ini apa ni? Ini implikasi kan? Okey. So, maka 2X adalah nombor benar. So, kalau kita dapat akas ni, kita balikkan ni kan? Kita balikkan yang 2X tolak ialah nombor benar, 1X adalah nombor ganjil. Jadi, daripada ayat pertama ni, kita boleh buat songsangan pula sebab kita tambah perkataan bukan kan? Jika X bukan nombor ganjil, maka 2X bukan nombor benar. Jadi, kalau kita balikkan ayat songsangan ni, kita akan dapat ayat kontra positif. Jelas? Okay, pastikan betul-betul jelas kan? Okey, tentukan nilai kebenaran implikasi akal songsangan kontra positif bagi kenyataan yang berikut. Okey, jika 6, okey, implikasi dia, jika 6 faktor bagi 9. Betul ke 6 faktor bagi 9? Maka 9 boleh dibahagi tepat dengan 3. Ayat akibat tadi, ayat pertama anti kejadian. Korang tengok ayat kedua dia ni. Betul tak 9 boleh bagi tepat dengan 3? Betul? So, jadi benar. Akas dia. Jika 9 boleh dibagi tepat dengan 3, tengok ayat kedua dia. Akibat dia. Boleh tak 6 ni faktor bagi 9? Dalam 9 ada 6 tak? Tak ada kan? Maksud dia jadi palsu. Lepas tu saya kata selepas tu, dan lepas maka tu, dia punya akibat tu penentu kepada ayat dia jadi benar atau palsu. Jelas? Right. Songsangan. Jika 6 bukan faktor bagi 9, tengok ayat kedua 9 tidak boleh dibagi tepat dengan 3. 9 boleh bagi tepat dengan 3 kan? So, dia jadi palsu. Kontra positif, 6 bukan faktor bagi 9, betul? Betul tak? 6 bukan faktor bagi 9, jadi dia benar lah. Nampak? Sekata ayat akibat tu yang kita ambil kira. Ayat yang sebelum tu jika tu kita ambil kira. Nak menentukan dia sama ada benar ataupun palsu. Okey, jelas? Diberi kontra positif bagi suatu. Kontra positif ni yang last sekali. Jika N tak sama dengan 2, maka X kuasa N bukan ungkapan korektif. So, ini adalah ayat terakhir. Sekarang dia suruh buat implikasi. Implikasi yang bermula kan? Jadi korang kena tahu, kalau kontra positif, dia dah sebelum kontra positif apa? Songsangan. So korang balikkan dulu kan? Balikkan dulu kan? Kalau kau nampak songsangan iaitu ayat songsangan dia, jika S kuasa NN. Okay, so ni sebab tak boleh nak kuasa kat situ. S kuasa N bukan ungkapan korektif, maka N
Okay, so tak ada tanda sama dengan tu jadi saya pakai tanda ni tak sama dengan 2, betul? Okey, ini ayat apa songsangan. Daripada ayat songsangan, korang boleh terus buat ayat implikasi. Betul tak? Kan? Mula implikasi, lepas tu akas kan? Akas dia terbalik. So, implikasi dengan songsangan, dia benda yang sama, susunan yang sama tetapi tambah bukan. Akas dengan kontrapositif, dia susunan ayat yang sama tetapi yang diterbalikkan. Okey, betul tak? So, sekarang ni, apa berlaku? Nampak susunan ayat ni? Jika S kuasa N, nampak betul lah kan? Tetapi dia buat perkataan bukan kan? Ialah ungkapan kuadratik, maka N tak sama dengan 2. Ingat bukan tu dia berada pada ayat antejadian sebelum maka. Kalau dekat sini ada tak sama dengan, biarkan. Sebab yang tu memang ada. Dia kena ada pada baris ayat yang pertama, bukan ataupun tanda tu. Okey. So, akas pula. Kalau akas, maksudnya implikasi dia terbalik daripada implikasi tu. Kan? Jadi, jika N sama dengan 2, maka X kuasa N adalah ungkapan kuadratik. Okey. Saya rasa ada salah ni kot. Sepatutnya bukan tu kedua-dua kena buang kan? Kita balik kat sini. Ni. Aku tak faham baca. Alright. So kita masuk menentukan contoh penyangkal untuk menentukan kebenaran pernyataan tertentu. Okay, dah pelik-pelik bunyi Saya tak suka bab ni dia kena baca. Saya suka kira-kira. Tentukan nilai kebenaran setiap pernyataan yang berikut. Sekiranya palsu, beri satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. 3 atau 5 adalah faktor bagi 9. 3 atau 5. 3 faktor bagi 9, betul? 5 bukan kan? Tapi sebab ada atau, betul? Dia jadi benar. Okey, sebab ada atau. 2 dan 12 ialah gandaan 6. Dan, sebab ada dan kan? Palsu lah sebab 12 je yang ada dalam CP6. 2 mana ada? So dia jadi palsu. Kenapa? Sebab 2 tu bukan gandaan 6. Sebilangan, maksudnya bukan semua. Gandaan 4 tu CP4 boleh dibahagi dengan 3. Betul lah? CP4 yang boleh bagi dengan 3 apa? 24. 12 kan? Bukan semua kan? Jadi betul lah sebilangan benarlah. Palsu. Semua nombor bulat ialah integer positif. Tak. Kosong ialah nombor bulat tetapi dia bukan integer positif. Jika X lebih besar daripada Y, adakah negatif X lebih besar daripada negatif Y? Tak. Sebab kalau korang buat X tu 4, nampak? Betul 4 lebih besar daripada 3, betul? Tapi adakah negatif 4 tu lebih besar daripada 3? Tak kan? Sebab negatif 4 tu adalah lebih kecil daripada negatif 3. Okey. So kena hati-hati dan baca ayat tertutup. Bosan kan? Bab ni memang bosan sikit baca. Tulis pernyataan matematik yang dikehendaki dalam kurungan bagi setiap yang berikut. Tentukan nilai kebenaran bagi pernyataan yang berikut. Sekiranya palsu, beri satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. Gandaan 7 boleh dibagi tepat dengan 2. Tak boleh kan? So korang tambahlah perkataan, nampak tak? Ditambah tidak boleh, nampak? Memang tak boleh pun kan? Nak jadikan dia benar. Akas. Dia nak jadikan akas, terbalikkan ayat tu. Maka dia akan jadi, jika X lebih besar daripada 5, maka X lebih besar daripada 7. Sebab dia nak akas kan? Okay. So dia jadi palsu kalau kau gantikan 6 lebih besar daripada 5, betul? Tapi 6 bukan lebih besar daripada 7. Okay, tak apa, korang kita baca je.
Nanti bila sampai bab latihan tu kita kena buat betul-betul lah. Jika sebuah sisi empat ialah bagi sisi empat sama, maka sisi empat tu mempunyai empat sisi yang sama panjang. Okay, ini adalah ayat songsangan. Kan? Sebab mula implikasi, lepas tu akas, lepas tu songsangan kan? So kita nak buat ayat songsangan, kita kena tambah perkataan bukan, betul? Okay? Nampak tak dia tambah bukan kat sini? Nampak? Tidak mempunyai. Okay, sini tak ada bukan kan? Tak ada bukan, tak ada tidak. Ni ada tidak, nampak? So dia jadi, jika sebuah sisi empat bukan sisi empat sama, sisi empat boleh jadi sisi empat sama kan? Maka sisi empat itu tidak mempunyai empat sisi yang sama panjang. Palsulah sebab rombus adalah sisi empat. Dan rombus juga mempunyai sisi yang sama panjang. Kalau disuruh buat kontrapositif. Kontrapositif bermakna korang kena tambah, ni tanda ni. Kalau korang setakat tambah macam sebaru buat ni, dia adalah songsangan. Yang ni. Yang sebuat sekarang ni adalah songsangan. Kalau nak buat kontrapositif, dia kena terbalikkan, betul? Macam tadi yang saya suruh baca. Jadi X tak sama dengan 8, X tolak 3 tak sama dengan 5. Contoh. Kalau 8 tak sama dengan 8, okey, kalau saya buat 7 tak sama dengan 7, betul tak 7 tolak 3 iaitu 4 tak sama dengan 5? Betul lah, benar lah. Sebab korang ganti nilai, korang dapat nilai yang benar. Nampak? Kalau korang faham maksud akas, implikasi. Implikasi, akas, songsangan dengan kontrapositif. Okey? Okey, habis satu part. Sekejap je kan? Okey. Saya tak nak yang tu lah. Saya nak ulang kaji implikasi akas tu. Sebelum kita ke bahagian lain. Boleh tak? Nombor 5 ni nanti saya nak tanya. Saya akan pilih orang lah. Sebab saya nak tengok korang faham tak masuk akas. Implikasi, akas, songsangan, implikasi, akas, songsangan, kontra, positif. Okey, nombor 5 ni saja. Okay, standby saya bagi masa. Main game pula ya, tarik.
Okey, Zaham. Sebab yang tu dia bagi implikasi kan. Okey, ayat soalan A tu bagi dia punya akas. Betul. Jika X adalah sudut tirus, maka X adalah 80 darjah. Betul Okey. Kalau macam tu sosangan dia, Zaham? X tu maksudnya tanda palang tu kan? Kan? Jadi tanda palang tu kan? Okey, sambung. Bukan sudut tirus. Kontra positif? Bukan. Jika X bukan sudut tirus, maka X bukan 80 darjah. Okey. Faham? Okey, Adam. Oh ya, terkejut lah. Bukan susah pun. Sebab best SPM yang nak ambil tu saya SPM ni lepas tu tak sempat ajar ini. So tak nak lah kan. Best Form 5 yang sekarang ni Form 5 sunyi korang ni pun saya tak sempat ajar ni. Sebab diorang apa masa tu PKP kan. Korang sempat belajar ni saya kena lah kau uji korang. Okay, sebab saya dah tengok soalan tu ada dalam SPM. Okay, Adam, akas. Okay, betul kan semua? Okay, sosangan dia Adam. Sosangan dia kena tambah apa? Kena tambah bukan kan? Kat mana tambah bukan? Jika panjang sisi sebuah segi empat sama bukan 3 cm, maka perimeter segi empat sama bukan 12 cm. Pelik nanti kau tambah bukan kat awal. Jika bukan, tak boleh lah. So kalau dia punya kontra positif, ada? Perimeter. Bukan. Tak yalah, dia lah buang. Bukan. Yalah tu buang. Nanti bunyinya pelik je lah, bukan. Kan? Okay? Alright. Tengok. Hilang ingatan saya. Cik. Jika X sama dengan 1, maka X plus 2 sama dengan 2. X sama dengan 1. Okey. Tak Sama sama tanda tu maka X tak sama dengan 1. kontra positif. Jika X sama dengan 1, X Tak sama. sama dengan 1, maka X kedua sama dengan 1. Alright. Okey. Amin. Akas. Maka okey. Sosangan. Tak payah bukan. Dia tanda. Jika S bukan 4, maka X tambah 2 bukan 6. Dia tanda ni. Dia tanda kalau apa sosangan dia tanda ni kan. So baca yang terbalik pula, kontra positif, baca ni dulu. Amin. Okey, boleh? Semua boleh Alright. Kalau dalam sekarang saya jumpa yang tu je, yang lain tu tak apa-apa dah soalan. Penafian ni tak ada. Tak payah risau. Dan kalau korang faham maksud akas, implikasi akas, sosangan dengan kontra positif, alright. Dah, selesai masalah bahagian ni. Sebab dia memang ada dalam SPM nanti. Okay? Okay, ikutlah tu dulu. So kita pergi ke
Bahagian yang seterusnya, hujah. Kan? Korang kan suka berhujah dengan mak korang. Kan? Mak kata, pergilah tuition. Alah, boleh lah, SPM nampak lagi. Hujah. Tapi hujah yang tu berdosa. Kan? SPM nampak lagi. Itulah. Okay. Sebab tu dalam matematik pun ada. Kan? Mak kata, pergi ke kedai kat Taman Pahlawan. Orang sampai kat kedai dekat Taman Sri Midai. Betul. Sebab apa? Hujah je. Mak, kita beli kat Taman Pahlawan tak ada. Lagi jauh perjalanan, lagi luas pengalaman. Wow. Okey, lagi jawapan yang baik-baik sikit. Alright. Okay. So hujah kat contoh je ya, Izham tak ada kena dengan hidup dan mati. Okay, so apa maksud hujah ni? Nanti kita akan tengok premis. Kalau premis ni dalam bahasa Melayu kita tahu tu adalah tempat tinggal, rumah, kedai, itu premis. Tapi matematik tu bukan premis, tu bukan maksud yang saya nak cakap kat situ. Okay, saya tak nak baca bla 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 ni. Saya terus tengok contoh. Okay, sebab saya tahu korang pun tak suka baca. Okay, kita terus tengok contoh je. Okay. Tentukan sama ada setiap yang berikut ialah hujah didaktif atau hujah induktif. Okay, kita tengok jawapannya macam mana. Premis 1, semua murid kelas 4S fasih berbahasa Inggeris. Kan? Premis fasih tu maksudnya boleh cakap bahasa Inggeris dengan lancar lah. Bukan setakat boleh cakap. Okay? Tapi kalau kita ni setakat kita boleh faham dan cakap sikit-sikit dah cukup lah. Okay. Siti adalah murid kelas 4S. Jadi, Siti fasih berbahasa Inggeris. Sebab tadi kan kata semua budak kelas 4S tu fasih berbahasa Inggeris kan? Siti tu dalam kelas 4S. Jadi, dia fasih lah berbahasa Inggeris tu. Okay. So, kita tengok adakah dia sesuatu didaktif ataupun dia adalah hujah induktif. Didaktif. Kenapa? Dia kesimpulan dia secara umum. Didaktif, premis umum. Umum tu maksudnya semua orang dalam kelas dia boleh bercakap bahasa Inggeris. Tu umum. Okey, jom kita tengok ayat kedua. Sudut pelengkap bagi 20 darjah ialah 70 darjah. Apa maksud pelengkap? Ni korang belajar masa form 1. Tapi sepaham dan lupa. Pelengkap dia 90 darjah. Dia 90 darjah. Jadi kalau kata ni 70 darjah, jadi dia punya pelengkap dia adalah 20 darjah nak cukupkan 90 darjah. Tapi tak apa, tak penting. Tapi kalau ada, mengalah kat korang. Okey, kalau kau tengok soalan ni, dia dah khusus. Sebab dia merujuk kepada sudut 90 darjah. Dia merujuk kepada sudut 90 darjah. Dia dah merujuk kepada sesuatu yang lebih tepat. Tadi kalau kelas 4S, semua kelas 4S dah siapa-siapa kan? Macam kelas kat sekolah korang sampai 40 orang kan? Ramai kan? Yang ni dia merujuk kepada 90 darjah. 90 darjah je, tu saja. Satu je. Jadi dia merujuk kepada benda sesuatu yang khusus. So kalau khusus, sudut pelengkap bagi 50 darjah ialah 40 darjah. So 90 betul? Jadi sudut pelengkap bagi X ialah 90 tolak X. Tadi saya beritahu kan? 90 tolak X kan? Sebab jumlah dia adalah 90. Okey. Kenapa saya kata tadi dia adalah khusus? Nampak? Jadi, kalau dia sesuatu yang umum, ramai orang tadi, kelas 4S, semua orang kan? So, umum kita panggil. Itu kita panggil didaktif. Susah nak ingat Saya pun tak ingat. Tapi saya bagi tahu korang je sebab yang ni memang kalau dia tak tanya macam ni dalam SPM nanti kita sampai je soalan saya tunjuklah korang. Okey? Macam tadilah, macam tu je soalan dia yang kota positif tu kan. Kita punya belajar bla 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 kan. Kau tak payah risau. Okey, induktif ni maksudnya sesuatu yang khusus, dia dah tepat. Induktif, tepat, didaktif, masih umum. Okey.
Tengok C. C dibagi didaktif kan? Betul tak dia didaktif? Sudut keluaran suatu poligon. Sebab dia tak bagi dekat sini poligon tu apa? Poligon apa? Adakah dia oktagon? Adakah dia heptagon? Adakah dia pentagon? Tapi kalau dia beritahu kat sini, sudut keluaran suatu pentagon. Maksudnya dia induktif. Sebab dia dah sesuatu yang tepat. Kalau didaktif sesuatu yang umum. Maksudnya kita tak pasti. Poligon apa ni yang tanya? Betul? Okey. Cuba tengok D. 1 kuasa 2 tambah 3 sama dengan 4. 2 kuasa 2 tambah 3 sama dengan 7. 3 kuasa 2 tambah 3 sama dengan 12. Nampak? Dia dah tanya sesuatu yang khusus. Jadi kita panggil dia induktif. Betul? C tadi didaktif. D tadi induktif. Betul? Okey? Ingat sekarang kau tahu didaktif tu sesuatu yang umum. Induktif itu sesuatu yang tepat, yang lebih khusus, yang lebih mendalam. Okey? Alright. Tak apa, kau tahu sudahlah. Saya tak suruh kau angkat benda. Tadi saya suruh sebab memang ada. Tadi saya suruh. Okey, satu jadi didaktiflah sah jika kesimpulannya bersifat pasti. Okey, bukan pasti Al-Afi, pasti Al-Hidayah, tak ada kena-mena Banyak sangat pasti Okey. Semua guru siswaza mempunyai ijazah. Nama pun siswaza, mestilah ijazah. Bila ada sebut siswaza, dia adalah ijazah. Okey? Kamal adalah seorang guru siswaza, jadi Kamal mempunyai ijazah. Sebab disebut siswaza tu maksudnya semua orang yang ada ijazah. Okey? Tapi kalau ikutkan kat sekolah korang, tak semua yang ada ijazah tu. Sebab nanti sampai berapa tahun nanti semua guru dah akan ada ijazah. Dulu dia belajar dekat mata perguruan. Sekarang semua guru kena upgrade diri diorang. Kena upgrade. Maksudnya belajar sendiri ke kena lah. Kalau tidak tak tahulah. Kalau dulu ingat kalau tak kena turun pangkat ke apa macam tu lah. Dah tua nak belajar Bening juga tu. Kau umur 50, kau nak sebab dulu sekolah ada cikgu sekolah kena masuk maktab perguruan Sultan macam kat Perak tu, Ulu Cinta. Dulu yang satu-satu maktab perguruan kat Malaysia ni dekat Ulu Cinta. Siapa yang cikgu korang berasal dari situ memang dia lama maktab perguruan tu. Saya tahu dekat dengan kampung saja. Sekarang lepas tu dia ada UPSI. Lepas tu ada maktab perguruan dekat Bangi, Ceras, Melaka. Banyak. Okay. Macam saya dengan teacher dulu lah. Kalau dapat cikgu, saya dia nak diletakkan kat Ceras. Teacher kat Melaka. Tapi kita tak ambil. Kita tolak. Saya ingat, korang ingat saya dengan teacher kat Cikai. Kalau saya dengan teacher cerita macam mana dapat tawaran cikgu tu, dia ada kena pergi first ujian. Dia ada 3 peringkat tak rasa. 3 peringkat atau peringkat ujian. Yang peringkat pertama, sekarang ni nak cikgu, kena pergi satu ujian bertulis. Ujian bertulis tu kena jawab bahasa Melayu. Masa zaman tu lah, sekarang kena tengok tulisan SPM, kalau kau dapat 5A, kau boleh pergi. Dulu tak. Dulu kau pergi beribu-ribu orang tu, contoh dia, bagi tahu lah kena pergi mana. Saya pergi kat Kelang, Kelang. Ada satu sekolah tu. Apa tak. Sekolah menengah Raja Perempuan Zainab. Adalah dekat Kelang, Pokok Kelang. Mungkinlah ambil test. Test dia, BM, BI, Sains, Matematik. Jawab dalam tempoh 2 jam betul rasa. Ada lebih kurang 1 soalan je. Jawab. Sebab seni teacher memang pergi suka-suka je sebab mak taruh masa suruh. Pergilah. Pergi dapat pula. Maksudnya daripada beribu-ribu orang dia jadi 100. Dikurangkan jadi 100 tu. Layak, pergilah. Memanglah layak. Sebelum tu saya dah buat tuition 3 tahun dah. So, senanglah soalan-soalan tu bagi saya dengan teacher jawab. Dapat pula. Lepas tu kena pergi interview kat Ceras. Pergilah interview kat Ceras. Interview kat Ceras. Dalam satu sekumpulan lain, teacher kumpulan lain. Sekumpulan tu,
Satu kumpulan dia bagi lebih kurang 10 orang tak rasa. 10 orang. Okey. Lepas tu nanti dia bagi tajuk. Satu tajuk. Contoh masa tu sebut tajuk apa penggunaan IT dalam pembelajaran. Information Technology IT lah. Macam sekarang lah. Penggunaan IT dalam pelajaran. Makanan lah. Makanan senior teacher lah. Kenapa? Sebab masa sebelum interview tu, orang-orang yang datang tu sibuk baca. Asrafah, pendidikan, negara. Kan kat bilik guru orang ada tampal. Kat bilik guru ke bilik guru tu ada. Dekat luar, ada tampal asrafah, pendidikan negara. Orang tu baca tu je. Sengaja teacher duduk sembang. Tak ada letak. Sebab kita orang tak nak pun pergi interview tu. Dah aroma suruh-suruh. Kenalah kan yang baik kan. Dia begini baca orang lain, sibuk baca, senyum je. Masuk dalam tu, tak tanya pun pasal pendidikan negara. Tengah-tengah dia orang. Dia duk baca pasal pendidikan negara, apa tugas guru, apa guru kena buat semua kan. Kau ingat apa? Kalau kau sibuk baca, lepas tu masuk dalam tak tanya. Dia tanya IT dalam pembelajaran. Macam mana? Kau tak baca pun. Sebelum masuk interview tu, dengan kita dah ada pengalaman. Saya masuk dalam interview tu apa sebab? Dia bagi tajuk je tau. Okey, kamu semua kami bagi tajuk dalam bahasa Inggeris cakap. Kita cakap bahasa Inggeris 100%. Dia bagi tajuk, lepas tu elaborate sendiri. Okey, kena elaborate tajuk tu sendiri. Jadi apa sebab? Tunggu. Dia bagi dalam masa 10-15 minit. Cakaplah sesama 10 orang tu. Tak pandai-pandai lah kau cakap. Kau ingat sebab apa? Saya tunggu. Tunggu orang cakap siapa nak dulu. Nak makan dia. Taktikal tu, kita panggil taktik. Tunggu. Sebab ni, lepas tu dia ada seorang mulakan. Ni. Lepas tu sepak. Baru saya mulakan. Sebab saya akan cakap. Ni. Saya tengok, saya tak puas hati dengan dia. Saya cakap, sepatutnya, we must ni. We must using ni. Saya cakap, saya bantai dia balik lah. Lepas tu, mula orang lain mula baru nak cuba membantai saya kan, saya gelak. Lepas tu macam mana saya tahu dia nak bantai saya, kata, cuba bila dia cakap, macam mana dengan ya, Akib? Ya. Lepas tu, ayat pertama, lepas tu orang tu. Dah lah, aduh. Okey. Bapak ada orang kat mana? Tak cek. Betul sekali dia tak. Okey, lepas tu ni lah dia, macam mana saya tahu dia nak kena cancer? Dia cakap-cakap, macam mana dengan pendapat? Suruh pula. Cakap ni kalau kena memang sebantai balik dia. Saya rasa saya tak setuju dengan apa yang awak sampaikan. Patutnya macam ni betul-betul ni. Awak sebanggang je kerja tu. Macam tu. Kalau saya setuju, saya kata, saya setuju tapi sepatutnya macam ni. Ayat tu. I agree, but we need. Saya punya ayat. Dalam 10 orang tu, dalam bilik tu tinggal semua kena keluar. Lepas tu tinggi seterusnya tinggal seseorang je lah. Kan dah sibuk baca pasal pendidikan negara. Ini tanya soalan lain. Tu interview macam tu, kita kena proaktif. Bukan ikut je kalau kita jenis yang ada. Sebab saya tengok dalam bilik tu, Pak Usluah, bila saya cakap dia saya setuju je. Bila saya cakap, I agree with your opinion. I agree with your opinion. I agree with you. Lepas tu dia ulang ayat saya. Dia macam ulang balik ayat saya tadi. Dia agree, lepas tu dia ulang balik ayat saya. So kau ingat, kau sebagai pengawas tu, kau ingat nak pilih dia.
Sebab dia sebut balik ayat. Tak boleh lah. Kita kena pangkal ataupun setuju dan tambah lagi maklumat. Sepatutnya macam tu. Lepas tu saya dayak lah dari peringkat akhir. Peringkat akhir lepas makan tengah hari, dia kan pagi, lepas tu makan tengah hari. Teacher pun layak. Teacher pun buat sama juga, taktik yang sama. Tunggu, lepas tu cakap, bantai, support. Keluar. Tanya teacher pun dapat. Peringkat kedua tu, ini ngeri sikit lah. Sebab ada 2 pensyarah kat depan korang. Lebih kurang contoh Adam dengan Zahab dulu situ, saya dulu situ. Kita seorang. Tak tanya soalan sangat kat Sir. Dia tanya apa tau? Dia check dalam list tu. Dia boleh check, dia tahu teacher tu isteri Sir. Saya tengok dalam list ni, isteri awak pun datang interview ni kan? Dah, tanyalah pasal pendidikan ni, tanya pasal peribadi pula. Tapi suka hati dia orang nak tanya. Tanya pasal peribadi, tapi saya dah standby lah. Dia tanya soalan dia apa? So, kalau kami pilih awak, ayat lebih macam ni lah. Boleh tak awak berpisah dengan isteri awak? Maksudnya kami tak tempat lain-lain. Kau ingat saya cakap apa? Kau ingat saya cakap, ya boleh. Cakap je tu. Tak. Jangan je tu. Sebab saya memang tak berniat pun nak dapatkan interview cikgu tu. Lebih kepada tak apalah, arwah mak suruh pergilah. Kan, nak jadi anak yang baik nanti. Kan? Ikut je lah. Okey, saya cakap apa? Saya kata, okey. Boleh saya sanggup diletakkan di mana-mana pelosok Malaysia walaupun hatta di dalam ceruk ataupun di hulu mana pun yang di mana pun apa kita tak boleh sampai dengan apa kenderaan kan. Boleh, tapi pastikan dengan isteri saya. Tu yang tanya saya tu dia ada lelaki perempuan, yang lelaki tu tanya lelaki sini. Dia tak puas hati. Mana boleh? Awak kena ikut arahan kementerian. Kata, itulah sebabnya sekarang ni banyak guru-guru yang KPM hantar, semua nak tukar. Lepas dah berapa lama nak tukar tempat. Kan kerja susah. Ni saya dah minta bagi isteri saya ke tempat sama, kan senang. Kami di tempat sana, senang habis cerita. Tak payahlah saya minta tukar. Tak boleh. Dia cakap, mana boleh macam tu? Kata nak jadi guru, nak kena ajar dengan baik, dengan cemerlang. Mestilah dia ada dengan isteri dia, kan senang. Sampai macam juga. Saya cakap masa tu je. Senang je. Padahal tak tanya pasal lain pun, masa tu je. Saya bagi alasan kenapa kan, kata nak dapat, nak mengajar, suruh guru mengajar, nak murid supaya dia cemerlang. Tapi awak pisahkan, lepas tu nanti kena fikir isteri kat mana, lepas tu nanti kena di kampung pula, apalah. Kau buang duit, dia kata dia. Kalau balik kan balik sekali senang. Ini satu kat hulu, satu kat hilir. Betul lah kan saya? Kau tak macam ni? Banyak tu macam jauh-jauh macam tu. Tak puas hati. Dia sebenarnya dia bukan dia tak setuju masa dia saja provok. Bagi provok. Sebab sebelah dia tu ada perempuan tu dah suruh dia berhenti tanya soalan tu kan. Ulang-ulang kan. Saya tukar ayat. Saya tukar. Sampailah dah nak keluar saya kat pintu dia masih lagi suruh saya nak awak tarik balik apa yang awak cakap tadi. Ya, saya masih I stand with my words. I will not change my mind. Sampai kat pintu. Sampai saya keluar dia masih ni cakap. Saya buat muka sebelah. So kau ingat apa? Lepas minggu kau ingat saya dapat tidak tawaran tu? Dapat. Kalau tu saya lawan jadi. Dapat. Sebenarnya kenapa tau? Sebab dia nak tengok kita punya stand. Kita punya jati diri kita. Adakah kita ni berubah-ubah? Bila orang cakap macam tu, kita berubah. Dia tengok. Tapi sebenarnya saya tak berniat pun nak ambil tawaran tu. Suka-suka. Jadi saya tahulah tahun Malaya. Dia lagi borang tu simpan. Tak. Itulah dia cerita seorang cikgu. Yang abang cakap, begitu. Jom. So, jadi cikgu ni bukan senang bukan mudah untuk kita kan, sebab tu mak bapak korang suka orang jadi cikgu. Sebab cikgu ni dia kebanyakannya kerja separuh hari.
Cuma bila makin tinggi naik pangkat, makin tak ada masa lah. Sebab itulah ada setengah cikgu ni dia rela cikgu biasa. Ataupun dia cikgu dia dah satu. Ada sepupu dia jadi cikgu, dia tak nak. Jadi cikgu dah 2, 3, 4 tak apalah. Terus besar jadi cikgu dah satu pun boleh. Dia jadi cikgu dah satu. Sebab dia suka macam tu, dia suka happy-happy. Kan kalau ada satu kan macam ramai. Berak dalam kelas, kencing, kan? Tapi orang pun ada. Kan? Berapa tahun yang lalu kan? Okey, so kita tengok premis, lepas tu kita ada kesimpulan. Okey, ni sebenarnya dah dekat nak habis dah ni. Okey. Kita pun tak nak baca bla 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 bla. Okey. Kita nak pergi pada contoh je terus. Okey, belum sampai contoh, banyak sangat bla 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 dia. Kamu lagu teks kan? Pasal nak cerita je tak? Okey, contoh. Itu kan sama ada setiap hujah didaktif berikut sah atau tidak. Ingat tadi didaktif, induktif. Maksudnya didaktif ni adalah secara umum. Dia tidak lagi tepat ataupun khusus. Sah atau tidak, munasabah atau tidak. Sekiranya tidak, beri justifikasi kasar, beri justifikasi anda. Okey. Munasabah bukan munabasah. Macam motivasi. Orang kan dulu kan suka pergi sekolah rendah, suka pergi motivasi. Balik jadi motivasi. Lepas tu buat perangai lama kali. Baik tak payah pergi. Okey. So, premis 1. Jika sebuah poligon mempunyai 7 sisi. Poligon apa yang 7 sisi tu? Dia kata dia heptagon, betul? Betul ke heptagon 7 sisi? Betul lah kan? Okey. Poligon X mempunyai 7 sisi. Poligon X ialah sebuah heptagon. Sah? Sah tak? Sah. Okey, adakah dia munasabah? Munasabah, bukan munabasah. Sah lah sebab dia heptagon kan? Alright. Sah tu maksudnya betul lah, dia heptagon yang 7 sisi. Sah tu heptagon 7 sisi, bukan nikah sah tu. Aku terima nikah ni sah kan yang aku bayarkan 100 juta. Oh, wow. Kalau dijawabnya semua kata sah, yang saksi semua cakap sah, dia kena bayar tau 500 juta. Oh, sebab dia cakap sah tadi. Ni, lepas tu semua saksi cakap sah. Sebab tu saksi kena dengar betul-betul. Tak boleh bagi saksi yang pekak. Kan dia sah je. Kan? Aku terima kan dia sebut nama perempuan lain. Nampak? Kan? Kalau biasa jadi saksi orang tua kan? Itulah masalahnya. Boleh je saksi orang muda, besar tak boleh. Okay. Jika Siti tinggal di negeri Perak, maka Siti tinggal di semenanjung Malaysia. Betul? Betul? Siti tinggal di semenanjung Malaysia. Jadi Siti tinggal di Perak lah. Kan? Jadi sah? Tidak sah. Tidak sah. Kenapa tak sah? Kenapa tak sah? Okay, kita tengok ayat ni. Jika Siti tinggal di negeri Perak, maka Siti tinggal di semenanjung Malaysia. Ayat dia tu, Perak tu dah bagus. Tapi dia, semenanjung Malaysia tu dia punya ayat kedua tu. Patutnya dia kena pakai Siti tinggal di Perak. Barulah Siti tinggal di semenanjung Malaysia. Okey. Kita tengok bandingkan dengan ayat pertama. Poligon mempunyai 7 sisi. Kan nampak tak? Poligon X mempunyai 7 sisi. Dia pakai ayat yang pertama. Kan? Ayat kedua heptagon tu barulah kesimpulan dia kan? Kat ini terbalik. Dia kata sebenarnya Malaysia dulu. Jadi salah. Tak sah. Okey? Premis 1. Jika N sama dengan kosong, maka 2 kuasa N sama dengan kosong. Saya dah cakap tadi, dia kena pakai ayat yang pertama kan? Jadi, adakah dia sah? Kita tengok jawapan dia. Okey. Sah pula. Sebenarnya premis 1 adalah palsu
Ish. Allah Akbar. Salah. Sebab tak kemar soal lagi. Okay, cek. N sama dengan kosong. Betul tak 2 kuasa kosong sama dengan kosong? 2 kuasa kosong. Dia kata N sama dengan kosong. N tu ganti dengan kosong. Betul tak 2 kuasa kosong? 2 kuasa kosong? Satu kan. Jadi premis satu ni dah salah. Jadi dia tidak sah. Okey. Semua nombor genap adalah integer. Betul? Genap adalah integer, betul? Tapi 5 adalah integer, betul? 5 adalah integer. Tapi betul ke 5 ni nombor genap? Tak kan? 5 tu sepatutnya nombor ganjil. Jadi dia tidak sah. Tidak sah Okey? Okey, tak payahlah. Korang tahu jugalah. Tak payahlah soal nak faham semua ni. Okay, dia pun tak apa-apa kadang-kadang tu bab ni. Okey. Bentuk satu hujah didaktik yang sah bagi setiap situasi yang berikut. Apa ni hujah didaktik yang sah ni? Okey, ayat ni saya tinggalkan ni. Ayat ni soalan SPM nombor 28. Ni memang ada dalam SPM. Okey. Tulis kesimpulan bagi setiap yang berikut untuk membentuk satu hujah didaktik yang sah dan munasabah. Semua faktor bagi 9 ialah nombor ganjil. Jom cek. Semua faktor bagi 9 ialah nombor ganjil. X ialah faktor bagi 9. Jadi X ialah dia kata ayat pertama tu premis 1, semua faktor bagi 9 adalah nombor ganjil. Betul? Lepas tu X ialah faktor bagi 9. Maksudnya X ialah nombor ganjil. Okey, ni kita tengok jawapan letak jawapan dia nanti kita tengok kemudian. Okey, next. Jika kecunian suatu garis lurus ialah kosong, maka garis lurus itu adalah mengufuk. Kecunian garis lurus PQ ialah kosong. Jadi garis lurus PQ adalah mengufukkan. PQ adalah mengufuk. Ni. Yang ni soalan SPM ni. Okey, jom tengok betul tak? X ialah nombor ganjil, betul? Garis lurus PQ adalah mengufuk, betul? Nampak? Ni soalan SPM. Yang tadi tak ada. Okey? Okey. Nanti kita buat. Last nanti kita buat soalan macam ni. Okey, habis. Lagi. Yang ni pun dia tanya soalan SPM. Premis 1 tak ada. Katak boleh hidup di darat dan di dalam laut. Katak ialah amfibia. Katak boleh hidup di darat dan di dalam air. So, Amfibia boleh hidup. Amfibia boleh hidup